Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tudliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa an tusta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du bisirrin min asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kali ini pengajian kita secara bulanan Risalah Tauhid akan membincangkan tajuk yang keempat, Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, muka surat 26. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi. Mukhalafatuhu lil hawadith artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Pengajian kita ni, kita ambil satu tajuk untuk setiap kali pertemuan, sebab kerana perbincangan sifat 20 ni cukup complicated kan. Kena kita lalui secara perlahan-lahan untuk kita memahami apakah dimaksudkan dengan setiap yang kita kata sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Makna bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, makna makhluklah baharu tu. Sama ada pada zatnya, pada diri Allah Ta'ala, atau pada sifatnya, atau pada perbuatannya. Dan sama ada yang baharu yang telah ada atau yang belum ada. Jadi maksudnya Allah Ta'ala ni tidak sama dengan mana-mana perkara yang baharu. Baharu ni maknanya makhluk lah. Yang tak sama tu berapa sudut? Ada 3 sudut. Pertamanya diri Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Yang kedua, perbuatan Allah tak sama dengan makhluk. Yang ketiga, sifat dia, ataupun zat, sifat, perbuatan. Tersusun balik zat, sifat dan perbuatan. Baik. Makhluk ni pula atau benda baru ni ada pula dua. Ada benda yang sedia ada, yang dahulunya ada, dan yang kemudiannya ataupun yang tiada lah. Makhluk ni tu dia, sama ada dia yang ada dulu atau yang ada kemudian, ataupun yang tiada. Boleh itulah dia katakan. Dia kata sama ada baharu yang telah ada atau yang belum ada. Contohnya yang belum ada, macam kita katalah, kita dah kahwin, ada anak, tapi orang rumah kita akan banyak lagi. Kita belum ada lagi kan. Besok kalau ada, itu yang kemudian ada. Itulah maksud dia pun. Ini maknanya Allah Ta'ala ni 3 sudut tak sama dengan makhluk, dengan benda baru. Makhluk ni sebab Allah cipta. Bila Allah cipta, mana Allah dahulu, makhluk kemudian. Bila benda kemudian ni, benda baru lah. Itu bahasa mudah senang faham. Istilah dia hawadis tu, benda yang baru, segala yang baru, segala yang Allah buat, segala yang Allah jadikan. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Tuhan berserupa dengan yang baharu pada zatnya atau pada sifatnya atau perbuatannya. Jadi dia maksud itu adalah pada maksud Allah Ta'ala tidak sama dengan segala baharu itu ialah menafikan Allah berserupa atau menyamai dengan perkara-perkara baru atau makhluk lah, sama ada pada diri dia atau sifatnya atau perbuatannya. Tapi ada sebab kenapa Allah tak sama, ada hujah lah. Sebab dan hujah dia ada. Sebab ada hujah dia pada kenapa Allah Ta'ala ni
Dia tidak sama dengan benda yang baharu. Kalau Allah sama dengan benda baharu dipanggil mumathalatuhu lil hawadits. Dan kita tak kena saya tambah mumathalatuhu lil hawadits, maknanya Allah sama dengan perkara yang baharu. Sama dengan makhluk, sama ada pada sifat zat atau sifat atau perbuatan. Contohnya kalau kita buka dalam Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'. Maknanya Allah tak sama pun dengan sesuatu. Surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Nak sama ke Allah dengan apa? Dengan alam. Apa kita kata alam? Matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, pada segi logam kan. Dunia ke manusia ke gegasi ke raksasa, tak boleh. Langsung tak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu pun, seseorang pun, baik manusia, baik bukan manusia, yang sekufu, yang sama, yang setanding, yang sebanding, yang setara dengan Allah Ta'ala. Tak langsung. Jadi jauhilah kita daripada menyamakan Allah itu dengan segala yang baharu. Adapun bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada zatnya itu, zat itu dirilah, iaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan ia jirim. Jirim ni apa dia? Jirim ni kita panggil seperti sifat benda yang berlogam, masuk dalam api mencair lagi. Apa panggil jirim tu? Jirim ni contohnya kita tengok ambil timah, kita masak dia dalam dia cair kan. Letak bekas pak segi dia, letak bekas bulat dia, letak tempat bekas tiga segi. Mana situ menunjukkan Allah tu berjirim lah. Tidak, tak sama. Na'udzubillah min zalik. Tuhan tu bukan berjirim. Itu maksud dia. Jirim ni maknanya kalau kita belajar dalam ilmu sains, ada sel-sel halus dalam tu lah. Na'udzubillah, Allah tak sama macam tu. Makhluk ada sel, ada jirim di dalam tu. Dan bukan ia arad. Arad ni satu istilah tak? Arad ni maknanya sifat yang ada pada benda. Arad ni sifat yang ada pada benda, kan? Contoh kita kata benda, kita kata mic ni, kan? Benda ada bulat, itu ada dia punya, kita panggil tangkai dia, batang dia pula, yang macam ni rupa dia, ada stand dia pula. Ni semua sifat, ada warna pula, hitam ke putih ke, dan sebagainya. Bukan tu maksud dia. Jadi Allah Ta'ala tak boleh kita kata dia Allah ni putih ke hitam. Kau tak baik kata Allah hitam atau dia putih, habis rosak akidah. Tak boleh. Sebab Allah tak pernah sifatkan diri dia dengan mana-mana warna. Sebab tu arad ada pada makhluk sahaja. Dan tiada sekali-kali zatnya berdarah, berdaging, bertulang. Allah bukan jenis berdarah, daging, tulang. Macam manusia ya, binatang ya, bila Allah ciptakan manusia, manusia ni kena ada darah baru hidup. Dia ada daging baru ada struktur badan dia, dan ada tulang baru boleh tegak badan dia. Ada daging tak ada tulang, tak boleh. Ada tulang ada daging tak ada darah, tak boleh. Ada darah saja tak ada daging tak ada tulang pun tak boleh. Dan bukan jenis leburan. Lebur lah, benda dileburkan, bukan. Atau dia nak katakan cecair pun bukan. Jenis tumbuh-tumbuhan pun bukan juga. Allah tu macam pokok ke? Macam pokok apa? Pokok nangka, pokok durian? Tak, bukan. Dan tiada ia tu Allah lah di dalam pihak. Masuk dalam pihak itu, dan tiada baginya pihak-pihak. Mana dalam pihak tu maknanya Allah tu, ni kata yang kita kata bila orang kata Allah berada di atas arasy. Dia sesat dah tu. Selalu menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ni kena belajar tu. Kena belajar tauhid ni. Betul? Ditafsirkan Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Pihak atas arasy tu menunjukkan Allah duduk atas arasy. Apa pihak? Tak boleh. Itu maksud pihak, ada arah dia.
Dan tiada baginya pihak-pihak. Macam kita manusia, ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Allah ada tak? Tidak ada. Tidak ada bagi Allah pihak. Pihak ni maknanya arah. Pihak-pihak ni arah-arah. Kita ada arah, Aku nampak dia tapi dari belakang dia, itu makhluk tu. Aku nampak berdepan, depan, tak? Aku nampak tepi-tepi je, tepi. Boleh kita kata, aku lihat Allah tapi dari tepi je, tak boleh. Nampak? Dia tak boleh. Allah tu dia punya segi dia. Tak boleh. Salah. Dia tidak ada bagi Allah Ta'ala tu pihak ataupun arah. Tiada ia dalam tempat-tempat, dalam masjid, luar masjid, depan masjid, belakang masjid, dekat mihrab, dekat tempat makmum, tak ada. Tak boleh kata begitu. Tiada ia di dalam masa. Masa di mana? Allah Ta'ala berada di tempat sekian, masa sekian. Tempat sekian, masa sekian. Dijadikan pada masa sekian. Tak boleh. Tak ada masa. Tu ulama mengatakan dia mencipta masa tanpa masa. Tak. Allah jadikan hari naik kami. Tapi Allah ni bukan masa. Dan tidak ada masa pun dia. Macam kita ada. Kamu lahir bila? Lahir 17.5.1923. Itu masa dah. Kat mana? Hospital besar Kuala Lumpur. Waktu bila? Tak siasat. Tapi tak tahu lah malam siang gitu. Kalau anak kamu lahir bila? Oh malam tadi. Oh bagusnya. Contoh ni kan. Malam Khamis. Jadi nama dia Khamis lah. Adik dia besok lahir Jumaat, nama Jumaat. Tiada ia dalam masa. Bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada sifatnya itu. Okey, kita dah habis bincang zat dah. Kita masuk sifat. Sebelum masuk sifat ni saya berhenti dah. Ada tanya soalan yang tak faham. Kau dah. Bolehlah dah. Alhamdulillah. Okay, sekarang masuk pula. Kalau Allah Ta'ala dia adalah bertentangan dengan benda yang baharu atau makhluk, ya, pada pihak sifat macam mana pula? Ni pihak sifat ni pula. Iaitu sungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharu. Kerana sifat Tuhan itu qadim lagi azali. Dua-dua tu dipakai. Qadim masih sama je. Benda yang sedia ada dah pada Allah Ta'ala. Contoh gini, saya bagi contoh dan bagi mudah faham. Sebenarnya berhenti itu azali kan. Contohnya Allah sifat dia apa? Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Okey, kita tengok diri kita dulu. Kita ni tahu masa bila. Kita tahu bila kita belajar. Kita tahu bila kita baca. Kita tahu bila orang bagi tahu. Malah. Jadi orang akan tanya dia, aku tengok kau ni tahu bab tauhid. Mana kau belajar? Kau belajar kat pondok. Belajar dulu, kau tahu. Tu kau tahu berita pasal sampai hari Padang Serai contoh. Internet aku baca lagi. Siapa menang? Orang beritahu aku ni. Terus dah keluar lagi, tu dah faham kau dah beritahu. Jadi maknanya kita tahu tu melalui perantaraan kan. Belajar, internet, FB ke apa ke kan. Orang beritahu TikTok ke. TikTok tu sekarang yang bahaya kan. TikTok ke. Jadi maknanya kita tahu semua perantaraan. Kita makhluk. Allah Ta'ala tidak. Allah dia Maha mengetahui. Bukan mana dulu dia belajar. Tak ada. Na'udzubillah. Kalau dia dulu dia belajar baru tahu. Siapa cakap gitu, dosa dia. Kufur dia. Kufur sebab kena menyamakan Allah dengan makhluk. Tak boleh. Dia lah kan. Maksudnya sifat Allah tu tak sama dengan makhluk. Sifat dia sedia ada dah. Memang dah ada dah. Okey. Kemudian dan melengkapi takluknya. Nanti kita huraikan takluknya. Maka sesungguhnya sifat makhluk itu bertakluk pada setengah perkara juga. Nampak? Okey. Makhluk ni contoh. Takluknya apa? Takluk ni berkaitan. Pasal apa kamu mendengar? Aku dengar sebab dia cakap kuat. Nampak? Engkau dengar tak dia cakap? Tak dengar. Kenapa? Dia cakap belah sangat. Jadi separuh je kita boleh dengar. Apa dia? Kita hanya mendengar yang bersuara kuat. Tapi kita tidak akan mendengar yang tak bersuara. Tapi dia cakap. Nampak? Separuh lah. Tapi Allah tak sama. Kita tak payah lahirkan kata-kata pun hanya terti hati dah tahu dah. Itu takluk dia. Allah dengar tu,
Maha mendengarnya Allah Ta'ala tu berkaitan dengan semua perkara. Baik perkara itu bersuara tak bersuara, berbunyi tak bunyi, Allah Ta'ala. Sebab kita ni kan, bila solat, contoh solat lah, berniat pun tak keluar suara pun Allah tahu kita niat lah. Dia maha mendengar. Itu je lah. Tapi tak semua perkara dengan kita tak lapaskan, tak boleh. Nak nikah, aku nikahkan ni kau diam. SMS, 1, 2, 3 niat. Okey lah, siap-siap. Tak boleh. Itu buat lain kan. Ni solat dah nikah, ada niat. Itu dia niat ni dalam hati. Kalau akad, dia berlafaz. Tak beza kan? Tapi tak salah kita lafazkan niat. Itu dia nak bincang, tak salah lah. Tapi ceritanya, maha mendengar Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang manusia ni, kadang-kadang dia terover sikit. Dia ingat Allah pegang. Oh, salih. Dia doa pun kuat-kuat pada seorang kan. Itulah ceritanya kan. Bahawasanya Allah Ta'ala itu segala sifatnya bertakluk secara lengkap, berkaitan dengan semua perkara secara lengkap. Kita tak lengkap. Kita memandang pun sekadar benda kita nampak. Kita tengok ni dinding putih, belakang dinding ada apa? Tak tahu. Kecuali kalau kita pasang CCTV belakang dia kan, kita tengok kat sini, belakang dia ada kereta parking contohnya. Gitu. Baik, tengok seperti sama. Sama tu dengar. Sama tu dengar. Sama Tuhan, sama tu aina. Sama Tuhan bertakluk ia pada segala maujudat. Maujudat tu segala benda yang ada. Maujudat segala yang ada. Jadi Allah mendengar segala yang ada. Apa yang ada sekarang ni? Kita kata manusia, binatang, makhluk segala, jin, syaitan, iblis, malaikat. Ada tak suara semua ni? Ada. Tapi kita tak mampu dengar. Kalau jin cakap, tak dengar. Kita cakap, dia dengar. Tapi Allah dia maha mendengar. Dia maha mendengar. Dengar semua. Yalah. Kalau ikut sekali akal, dia cipta. Mesti dia tahu. Takkan dia cipta, dia tahu langsung. Baik. Jadi dan sama yang baru bertakluk ia setengah dua. Maksudnya setengah dua, iaitu pada suara saja. Kita ni makhluk ni barulah. Dengar. Sebab apa? Cakap kuat. Kau dengar tak cakap? Bukan mic pelan kan? Tak, bukan mic tu. Mic dah kuat dah, suara ustaz dia pelan. Begitu kan? Di mana kita makhluk. Kita tak dapat dengar semuanya. Takluk kita tu takluk yang tak sempurna kan? Takluk ni kaitan kita tu, perkaitan kita dengan satu benda tu tak kata sempurna kan? Itulah. Lepas tu bila kita kata kita ni dengar benda bersuara. Benda bersuara kita tak dengar. Itu. Ya. Demikianlah pada sifat-sifat yang lain tiada serupa dengan sifat Tuhan. Manusia memandang, tapi pemandangan Allah lebih lagi pada kita pandang. Allah mengetahui Allah segala sesuatu. Kita mengetahui segala yang kita tahu. Yalah. Yang tak diberitahu tak tahu lagi. Yang nampak tahu, yang tak nampak tak tahu. Okey. Begitu berhenti lambat sifat. Sekarang ni boleh faham. Ada soalan? Tak ada. Baik, kita masuk pula bersalahan Tuhan dengan yang baru pada perbuatannya. Ini perbuatan pula. Bincang tentang bab perbuatan Allah Ta'ala. Bersalahan Tuhan dengan yang baru pada perbuatannya, iaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan itu tiada bersamaan dengan perbuatan yang baru. Kerana perbuatan Tuhan memberi bekas bersalahan perbuatan yang baru. Dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasitah, perantaraan tu, perkakas, alatlah, dan kepada taulan, kawan, tiada mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya, dan lagi perbuatannya tidak ada yang sosial. Ini panjang sikit ni. Ni mudah kita bagi contoh. Pertama, Allah buat apa, semua beri bekas, bukan kesan lah. Kalau kata Allah murka, maka yang Allah murka tu pasti mendapat bala bencana. Nampak? Bila Allah kata mati, matilah. Bila Allah kata hidup, hiduplah. Tu bekas tu. Kesan. Nampak?
Jadi apa juga yang berlaku di alam ni semuanya kesan daripada kehendak Allah. Faham? Hari ni saya boleh datang dalam keadaan badan saya sihat, bukan sebab kerana saya, sebab kerana Allah Ta'ala. Kesan daripada Allah beri saya sihat. Kalaulah semalam saya sihat, tiba hari ni saya sakit, boleh berlaku. Sekelip mata je. Lepas tu manusia ni bila tauhid dia akan rasa yakin segala-gala berlaku semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Nampak? Lepas tu kita jangan sombong atas muka dunia ni. Kita kata kita kuat, kita hebat, kita pandai, kita gitu, kita gini, tapi Allah boleh tarik sekelip mata segala yang kita cakap itu. Berapa ramai orang hari ni kaya, besok miskin. Boleh berlaku kan? Macam mana bila aku miskin? Kita kehendak Allah Ta'ala. Kita tak dapat nak sangka dengan begitu. Tak dapat sangka. Ada tu kawan saya ni cerita kesan kan. Dia ni pergi buat lawatan ke Aceh je. Buat lawatan, berkenan seorang perempuan, kahwin. Nampak? Kahwin. Dia kata pergi sana tak ada niat cari jodoh saya. Tapi bila tengok, teka-teka minta nombor telefon, dapat FB dia, mulalah cek lama kahwin. Datang balik Aceh kahwin. Lepas tahun cerai. Nak cerita kan, itu kesan. Allah kata tu jodoh kau, tapi sekejap lah. Gitu. Yang ceritanya, itu yang kita katakan bahawasanya kesan. Apa yang Allah nak jadi, yang Allah tak nak tak jadi. Nampak? Kalau Allah redha apa yang kita buat dan dia pula hendak perkara itu terjadi, jadilah. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa orang buat jahat menjadi, Ustaz? Sedangkan Allah sendiri yang jadikan perkara itu. Betul, tapi Allah tak redha. Kena asingkan kan. Benda tu jadi dengan sebab kehendak Allah, dengan sebab kerana kehendak Allah dengan redha, dua benda beza. Nampak tak? Sebab tu kita boleh rosak akidah, rosak iman bila kita sebut begini. Contoh kan, Alhamdulillah, kita tak semayang. Orang tanya kita, kau tak semayang ke? Aku ni, aku tahu semayang tu wajib, tapi aku tak semayang bukan kehendak aku, kehendak Allah Ta'ala. Habis. Sebab tu ulama kata, dalilnya Quran kata kan, walau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Orang kafir Quraisy cakap gitu dulu lagi. Dia kata, kalau Allah tak mahu, kami pun takkan sembah berhala, kami takkan buat syirik. Samalah datuk nenek moyang kami. Ulama kata antara perkara yang boleh merosakkan iman, bila kita buat salah, buat dosa, buat maksiat, kita kata ni semua kehendak Allah Ta'ala. Sedangkan Allah tak nak, tapi kita nak buat. Itu ahli sunnah jemaah ni senang je. Semua berlaku kehendak Allah, tapi manusia boleh ikhtiar. Ingat, dalam qada tu kita pun ada ikhtiar, ada pilihan kita. Sekarang saya nak duduk, saya pilih duduk. Saya pilih diri, saya pilih diri. Tengoklah, kan? Tapi kalau kehendak Allah, ni cerita qada ni, saya hendak diri, saya memilih untuk diri, tapi Allah tak izinkan. Jadi melutut sakit. Ada kesan pada kehendak Allah. Nampak? Lepas tu kadang-kadang ada orang yang cakap cara tarik ni, betul tu. Nak tak boleh bangun je, tak sakit lutut, tapi nak buat macam mana segala-galanya dia punya. Betul tu. Baru dia ada orang tu cakap gitu. Betul je, satu kata betul saya kata. Itu semuanya dia punya. Dia kata okey, tak okey, nak buat macam mana. Tapi saya kata, dia tak sebab okey, rasa apa okey yang alhamdulillah. Sebab ada yang okey tak datang, musuh masjid. Kira terus. Okey, boleh baik. Jelas Dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasitah perkakas. Contoh, Allah Ta'ala jadikan alam ni, perlu ke dia gaji paku hammer atau apa juga bahan-bahan nak dibantu jadi terus. Kalau gitu kita kata, Masya Allah sedekah alam Ustaz dia gunakan semua bahan Ustaz. Bila dia letakkan oksigen ni, dia bantu di nitrogen ke tak boleh. Kalau gitu sama Allah dengan makhluk. Kita nak buat teh, kena ada air kena panas dulu, kena ada teh, kena ada gula. Nak bagi sedap lagi tak susu. Tapi kalau Allah Ta'ala, artinya kalau dia kata kun fayakun, jadilah. Itu bekas dia, itu kesan dia.
Sebab apa boleh jadi semua ni Ustaz? Rahsia dia di antara kun dengan fayakun. Bainal kafi wan nun. Kan? Dekat Sudan ada satu orang ni. Dia orang ni tasawuf lah. Kan? Bila cakap sikit, boleh ke Syekh? Boleh. Tapi bainal kafi wan nun. Di antara kaf dengan nun je. Mana kun fayakun kan? Kalau Allah kata kun, jadilah fayakun. Itu syarat dia. Itu je lah. Dan kepada taulan, Allah nak buat satu dia perlu pada kawan dia ke. Yang kita tu perlu kawan kan. Kita nak buat reban ayam, nak buat seorang tak boleh. Kalau saya nak pegang kayu, saya pegang ni belah tengah tu kena ada kawan. Kau tu pegang sekejap. Saya kata benda susah. Kita nak gunting kain nama kan. Kau tu nak pegang ujung tu, aku tak pandai lah. Okay, pegang dia tu kau boleh potong. Kena ada orang tolong. Tidak buat seorang tak jadi. Jadi bangunan yang mana buat semua kena ada pekerja-pekerja dia betul ramai. Tiada mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya. Bila Allah jadikan manusia, Allah nak ambil faedah pada manusia ke? Tak juga kan? Kita dekat rumah, kita terpaksa pakai pembantu rumah. Tak? Faedah pembantu rumah ni, kerja rumah settle. Orang isteri tu kerja. Jadi kita balik tengok baju dah siap basuh, siap lipat, siap iron. Sebab apa? Bibi kuat. Ya bibi, makasih ya. Ya alhamdulillah bibi ada kan. Alhamdulillah bibinya ada kan. Itu kita ambil ni, kita bayar tu, mana kita buat segala-galanya untuk faedah kita. Allah kita makhluk tak ada untuk faedah diri dia. Sila. Sekarang ni ada yang pertikaikan bahawa macam Allah berkuasa tapi dia memerlukan malaikat untuk membuat tugas-tugas. Bagus. Itu mana malaikat tu bukan Allah minta dibantu Allah. Allah jadikan malaikat tu menunjukkan bahawa Allah ada lagi makhluk lain yang Allah nak bagi tahu manusia. Kau tengok makhluk ni nama malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah menderhaka dan dia akan buat apa yang Allah suruh. Jadi situ hikmah dia nak tunjuk pada manusia. Manusia lain Allah Ta'ala suruh buat, tak buat. Allah suruh tinggal, dia buat pula. Itu hikmah lah. Allah tak perlukan bantuan malaikat kan. Dia suruh dia. Macam kita lah kan. Dia suruh kita beribadat pada dia. Ni hukum. Kita solat ni ada tak beri faedah pada Allah Ta'ala? Tidak. Kita solat Allah tak Allah. Kita ibadat ni bukan kerana kata nak beri faedah pada Allah. Allah tak perlu bagi pada kita. Mana? Kita kalau kita ada anak kita, kan? Kita kata, kau boleh tolong tak pergi kerja ayat boleh, kan? Mana kita suruh tu, anak kita adalah faedah juga anak ni, kan? Ayah tak larang berkata kau kereta pun tak, ada tak faedah kan? Tapi Allah tidak begitu. Kita ibadat tidak langsung merugi dan menguntungkan Allah Ta'ala. Kan? Suatu Quran kata kalau kita buat baik, dapat kebaikan pada kita. Buat jahat, dapat kejahatan pada kita. Tak ada faedah pada Allah, ada faedah pada manusia, pada makhluk dia. Boleh, jelas tak? Dia sama jugalah. Mana malaikat kalau cerita pun tak adalah faedah untuk Allah Ta'ala, tapi faedah untuk malaikat sendiri. Faedah untuk manusia lah ni ada sekali. Sebab manusia ni sebenarnya Allah ceritakan malaikat akan jaga dia kiri kanan depan belakang. Betul dia. Itu kena kalau kita tauhid ni ada tempat beriman pada malaikat. Tapi kita sudah pasti dia tercik ni kalau kita bersoal ada. Cerita pasal malaikat jaga manusia kan. Duduk mana depan belakang kiri kanan malaikat menjaga manusia. Dan lagi perbuatannya tiada yang sia-sia. Allah buat segala semuanya ada faedah. Hatta kalau Allah kata, kita orang kata kan Ustaz, kenapa babi itu haram? Kan? Kenapa Allah buat tapi dia haram? Kan? Maknanya kau anggap sia-sia kalau Allah buat. Tak boleh, tak ada lagi itu. Apa tu? Ada faedah juga. Faedah pada benda yang sesuai dengan dia lah. Tak mesti kalau benda yang Allah buat tadi tu ada faedah begitu saja, tak ada. Ada tak faedah untuk benda lain juga? Contoh sampah. Sampah banyak bagi babi sondol lah. Elok, bersih terus. Kawan saya dia orang tak boleh. Dia cerita. Dia kata lah pasal orang tak boleh pergi India kan. Dia cakap, dia ni ustaz tu saya cakap dia tu. Dia kata kat saya, dia kata Hindu kat sana tak makan babi, khinzir. Cakap ya ke Syekh? Ya. Dia kata gini, dia kata longkang tu bersih sebabkan dia babi tu makan longkang yang dulu kotor-kotor. Jadi apa dia orang India tengok nak makan. Mana gitu-gitu.
Kat Pakistan, kat kampung ada dia makan najis. Jadi orang kampung dulu lah, macam kita kat satu masa tahun 70-an tu kan, nak pergi buang air besar, kita kena pergi dekat tengah hutan tu bawa cangkul kan. Jadi kita buang air, pernah sempat dalam zaman tu kan, saya sempat. Kan, kat Perak tu, saya balik kat Perak kan, tu yang malam di kampung tu. Asal nak buang air dia, kena buat torchlight, kalau malam lah, dengan ni, bawa apa ni, cangkul kan. Tutup yang pekat. Sebab dia basuh ke sebelah air. Bila air tu terbasuh tu mandi je. Tandas ada orang dulu kan. Itu barulah dia kenakan buat tandas kan. Tandas pun dia kata letak baldi. Malam kali orang angkat. Kan? Tukar ATM angkut tengah malam. Saya ingat lagi saya jumpa dia kata, siapa tu ni? Tok Ju. Itu ATM. Kita dalam malam ada auto teller machine tak ada tau. ATM kata kita Malaysia tak ada angkut tengah malam. Dia keluar tukar ke baldi tengah malam. Jadi maknanya kalau kita bayangkanlah kan, dekat Pakistan gitulah orang kata. Dia makan benda tu. Ada faedah kan lah. Kawan saya cerita apa, bila jawab kata faedah itu faedah. Sia kan, tak ada. Allah ni semua benda ada faedah, tak ada sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang kata kan, Tuhan kami kau cipta segala-galanya tidak ada yang sia. Semua elok kata. Semua ada faedah lagi. Sesungguhnya ada perkataan di dalam Al-Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah. Memang ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Besok semua dunia alam ni hancur, yang kekal hanya muka Allah. Nanti dia uraikan ni ya. Dan tangan Allah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka kata dia, perkataan itu mana? Muka dan perkataan tangan. Hendaklah kita i'tiqadkan, mana hendaklah kita i'tiqadkan, percaya dan iman. Sabit, memang benar ada, sabit itu benar ada secara yang layak dengan Allah Ta'ala. Tapi masa nak mentafsirkan tu, tafsirkan dengan maksud yang layak bagi Allah. Sekarang ni yang paling bahaya, bila kita beli tafsir-tafsir ni, okay? Kita tengok tafsir tu, kita kena perhatikan dulu. Dia tafsirkan kalau ayat sebut tangan dengan muka ni, dia tulis muka tangan ke ataupun dia tafsirkan kepada maksud lain. Jadi yang terbaik cari yang tafsir kepada maksud yang lain, yang sesuai, yang layak bagi Allah. Tu maksud yang lain tu. Contoh muka, makna diri Allah. Kenapa? Sebab kalau kita tengok dia terjemah muka juga, nanti akan timbul suatu persoalan. Soalan dia lah, Allah ada muka ke? Kalau ada muka, tentu dekat muka tu ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, betul tak? Dah mula kita akan kata, oh patutlah Allah boleh melihat macam kita tak? Kenapa dia ada mata? Sebab ke muka saya ada mata. Oh patut Allah ada dengar, ada telinga. Patut Allah cakap, ada lidah. Tak boleh. Itu wasak iman. Kafir lah nak cerita kafir. Kalau wasak iman, ada mata wasak iman je. Dan kalau dia wasak iman, kafir mana tak boleh. Menyamakan Allah dengan makhluk mana. So dia ditafsirkan muka diri. Tangan tu puasa. Kalau tangan ada jari, satu tuan-tuan akan dengar, mungkin akan terjumpa orang akan mengajar. Dia kata macam ni, saya tak kata muka Allah sama muka makhluk, saya tak kata tangan Allah sama tangan makhluk. Betul. Tapi kamu cakap muka tangan tu dah sama ke Allah dengan makhluk juga. Macam yang paling selamat ialah dua. Pertamanya kalau orang tanya muka, tak tahu. Muka jangan ditafsir lagi dah, muka-muka. Tangan jangan tanya lagi dah. Tapi kalau kita orang Melayu, dia timbul perkataan muka dan tangan, dia terjemah pada bahasa Arab. Dia terjemah tu tadi, orang dah nampak sebahagian tafsir tu lah. Dia tafsir lagi luas lah. Maka nak selamat dia, tukarkan, dia panggil takwil. Tukarkan pada makna yang layak untuk Allah Ta'ala, supaya tidak kita tergelincir akidah. Ini sesuai bila kita mengajak orang yang bukan orang Arab dan juga orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Dia senang. Lepas tu yang dia keliru hari ni, bukan seperti orang bukan Arab, orang ni keliru ni, bergaduh, berbalah benda ni. Lepas tu paling selamat, sebut je lah. Ada pun muka, makna bukan muka, diri Allah. Ada pun makna tangan, makna kuasa. Kenapa? Jangan samakan Allah dengan makhluk. Habis, selamat itu. Okey, sekarang ada soalan. Dalam Quran ada terjumpa ni, kata-kata gitu kan, nak hati lah. Kan isu yang terbaru yang Jakin tukar tafsiran apa?
Dengan Rahman baru ni kan. Ada masa di hijrah kan, diuraikan oleh apa ni Ustaz Zamihan pun kan ada. Saya tak tengok sebab saya tahu dah isi kandungan tu dia bincang dia. Masuk dah happy bincang habis dia panjang. Buat apa tu kan? Benda ni jangan bincang. Kita setuju je kata muka diri, tangan tu kuasa habis kita. Jangan bincang ni berpanjang tu. Nak bincang sekarang nak lawan kafir harbi macam mana? Berat dia buat. Ya tuan-tuan. Dulu dia sebab negara Islam mudah dikuasai musuh Islam. Ni sebab dia kan? Bincang benda-benda yang bersifat khilafiah kan? Berbeza pendapat. Pada benda tak payah kita pendapat pun pegang dia apa yang Ahli Sunnah Jamaah kita pegang dia kan? Kita buat faham baru kita nak pecah belah benda ganas semata ni. Orang kafir relax je kan? Robert Koch relax je. Dia taklah ganggu kita lah kan? Dia ganggu saya Bukhari je kan? Jangan politik Ustaz, tak politik. Ni cerita pasal ekonomi. Dah tu tak bagi sidang masyarakat. Betul. Kita hari ni masalah kita. Kan? Benda-benda ini. Baik. Kemudian lagi kata dia, yang layak dengan Allah Ta'ala, yang maha suci. Maha suci ni mana? Yang tidak serupa daripada berjisim. Mana jisim tadi sebut kan? Ada molekul-molekul, ada sel-sel dalam badan dia. Tak ada badan tak ada. Yang kata kalau ada badan sama dengan makhluk lah. Dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Baharu tu makhluk lah. Maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala jua. Jadi siapa yang tahu tentang diri Allah, Allah Ta'ala je lah. Ya tak? Kalau kita apa dia tahu, sekadar apa yang Allah beritahu itu je lah. Tapi nak menyamakan makhluk tak boleh. Sesat kita. Wasak akidah. Demikian inilah perjalanan i'tiqad sekian sahabat dan orang yang mengikut sahabat dan orang yang mengikut bagi orang yang mengikut sahabat. Itu nama tabi'in lah, yang dinamakan ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu. Kita boleh situ dia, tetapi ulama terakhir dia bintik walaupun sikit tapi benda tu panjang sikit nak urai. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kalau ada soalan 1 2 boleh lah dalam masa 1 minit 2 minit. Nanti kita berhenti, nanti kita sambung tu tentang macam mana pendapat ulama mutaakhirin pula. Mutaqaddimin zaman dululah. Tapi mutaakhirin tu yang kemudian ni kan, macam dia tafsiran dia tentang yang kat tangan muka. Kalau tak ada apa-apa tuan, insya-Allah kita ketemu lagi pada kuliah akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.